Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai rumah agam seluas semesta. Bukan di dunia, tetapi di syurga. Cantik, indah, sudah pasti. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membangunkan masjid kerana Allah, walaupun sebesar sarang burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di syurga. Apabila kita sudah dijanjikan rumah di syurga, insya-Allah syurga juga menanti sebagai ganjaran. Marilah kita memberi sumbangan kepada Masjid Baitur Rahman Alam Sari yang sedang dalam proses pembinaan dan akan menampung seramai 4,000 jemaah pada satu-satu masa. Ia juga akan dilengkapi dengan dewan pelbagai guna, dewan kuliah, kios ekonomi, bilik jenazah, gimnasium, kuartus imam dan bilal, bilik mesyuarat dan pelbagai lagi kemudahan untuk manfaat hampir 20,000 penduduk Alam Sari kelak. Sesungguhnya pahala berterusan menanti tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberi sumbangan selagi mana manusia bersujud di masjid ini, walaupun 1000 tahun mendatang kelak. Bayangkan pahala berterusan masuk untuk setiap ilmu yang disebarkan, setiap kebaikan yang diamalkan, setiap bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga setiap keinsafan dan keimanan yang diimarahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia offer ataupun tawaran. Kita nak buat pahala ni macam-macam cara. Tapi itulah salah satunya yang kita akan bincang hari ini, iaitu tentang pembangunan Masjid Baitur Rahman di Alam Sari di Bangi, yang mana masjid itu akan dibina insya-Allah, tapi masih memerlukan dana bagi untuk membangunkan dia, mempersiapkan keseluruhan masjid baru. Kalau kita tengok VT tadi, akan insya-Allah akan memanfaatkan dan memuatkan 4,000 jemaah pada satu-satu masa. Jadi kosnya difahamkan 25 juta ringgit insya-Allah. Jadi saya ada tamu yang tidak asing lagi di TV Al-Hijrah. Kalau boleh saya perkenalkan. Tak payah kenal pun tak apa, saja Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul Ismail selaku Duta Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Jadi jangan betulkan TV anda, ni bukan my Quran time ya. Tengah hari nanti ya insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi apa khabar Ustaz? Okay. Baik, alhamdulillah. Okay. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh war-warkan setakat ni bagaimana progresnya kutipan dana untuk pembangunan masjid? Ya, alhamdulillah, kutipan dana kita selepas kita saya muncul ya bersama dengan pengurusi di sini di TV Al-Hijrah, kita mendapat kutipan tambahan lagi sekitar 1 juta ya. Alhamdulillah, daripada tuan-tuan penonton di TV Al-Hijrah. Kami pun terkejut ya, pemurah betul orang-orang di Malaysia ini. Moga-moga Allah berikan ganjaran yang besar, apatah lagi kalau bercakap tentang 10 hari awal. Hari ini hari Arafah Ustaz ya. Ada orang yang ambil duit pergi ke Mekah untuk tunaikan haji, dapat pahala berganda-ganda kan. Tapi bagi tuan-tuan yang berada di Malaysia, kita tak dijemput lagi ya. Tapi kita tetap juga nak mendapat pahala yang banyak. Inilah peluang yang saya ucapkan terima kasihlah dengan sumbangan yang diberikan. Jadi sasarannya ialah 25 juta ringgit. 25 juta. Setakat ni collection 2.2 juta. 2.2 juta alhamdulillah. Jadi kita ada terpapar di skrin TV anda kalau nak menyumbang. Okey. Jadi Ustaz, ialah mungkin bila kita cakap nak ketik dana ni, ada yang mungkin terfikir, terdetik kan, orang kata kalau kita demo ni takut harta kita makin kurang pula. Sedangkan dikatakan kalau kita bersedekah berinfak ni dia takut nak train lah macam mana kalau supaya bila bersedekah tak takut miskin. Betul. Dia sebenarnya dalam surah Al-Baqarah sebenarnya tuan-tuan sekalian, Allah menyatakan tentang janji Allah ya, janji Allah iaitu Allah berikan dua perkara kepada orang yang menderma. Memang dalam ayat yang sama ya, ayat 268 itu bercerita tentang syaitan janjikan kefakiran, kurang harta tadi, dan juga dia akan mengajak kepada fahsyat. Menarik itu pasal apa? Tiba-tiba ada fahsyat pula, perkara keji ya. Maksudnya kalau orang itu dia benarkan dirinya digoda oleh syaitan, iaitu jadi kedekut kan, takut kurang, dia under control
oleh syaitan. Lepas tu kalau dia diseru untuk buat keburukan pun, anak-anak ke nak buat jahat ke apa ke, mudah. Pasal apa? Dalam hati tu dah kena remote control oleh syaitan. Tetapi bagi Allah kata, bagi Allah bila kita infak ini sebenarnya Allah janjikan dua perkara. Keampunan, ini yang ditawarkan kepada para hujaj yang berada di padang Arafah sekarang ini, keampunan ya. Dan yang keduanya fadla, maksudnya kurniaan yang besar. Kurniaan yang besar maksudnya Allah gandakan lagi, pasal sebenarnya transfer je daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Itu je yang tuan-tuan buat bila menderma. Dan bila dah transfer ke akaun akhirat, bukannya untuk akhirat dia dapat manfaat. Dekat dunia dapat barakah keluarga, kebaikannya, segala-gala kebaikan Allah mudahkan untuk diri keluarga kita. Dan kita mungkin terkejut, kita transfer RM2, tapi rupa-rupanya Allah siapkan syurga untuk keluarga kita. Itu di akhirat. Tapi di dunia ini anak kita jadi lebih lagi mudah buat baik ya. Pasal apa? Dalam surah Hud itu, innal hasanat yudhibna sayiat, kebaikan menghapuskan keburukan. Kadang-kadang kita malas nak buat sesuatu ni pasal ada dosa-dosa, kekurangan-kekurangan kita, dan cara nak delete-nya itu salah satunya amalannya infak ini sendiri. Apatah lagi pada hari ini, hari Arafah. Betul. Ya. Jadi janganlah takut bersedekah, orang takut je apa pinggirkan ataupun ketepikan mindset yang mengatakan bahawa sedekah ni takut orang tu miskin aku bersedekah. Okey. Jadi Ustaz, macam tadi Ustaz ada sebutkan tempoh-tempoh masa saat-saat ni 10 hari bulan Zulhijjah ni peluang keemasan untuk kita bersedekah, berinfak sebagainya. Jadi apa kelebihan sebenarnya dalam bersedekah dalam tempoh-tempoh macam ni? Dia sebenarnya bila Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ya, wal fajr wa layalin ashr. Kita ambil dua ayat jelah ya. Okey. Iaitu demi waktu fajar. Sebenarnya waktu fajar ni waktu pagi. Tempat untuk kita berhenti sebentar tengok apa benda yang saya buat dalam hidup kan. Wukuf di padang Arafah, kalau tak adalah setiap pagi kita tak pernah bangun pagi kan untuk dengar, kadang-kadang cepat sangat. Wukuf di padang Arafah, suruh kejap, saya sebenarnya dengan Allah ni apa sebenarnya? Quran saya makin bagus ke? Solat saya makin bagus ke? Dan infak saya berjuang kerana Allah ni makin bagus ke tidak. Jadi bila 10 hari terawal ini, walayalin ashr itu maksudnya 10 malam yang terawal, satu pendapat. Maksudnya ialah bila kita gunakan peluang ini untuk kita semak balik, kalau kita solat dekat Masjid Nabawi 1000 kali ganda contohnya ya. Tapi tak dapat tahun ini. Kalau katakan kita bina masjid, nanti ada 1000 orang, tadi 4000 kan? 4000 orang sembahyang. Cuba bayangkanlah berapa kali ganjaran yang 1000 kali kalau kita pergi seorang je dapat kan. Dan balik daripada Mekah tu habislah tu, ataupun balik dari Madinah habis. Tapi yang ini bila kita menyumbang, kita sedang berjuang sebagaimana kalau Nabi berjuang masuk daripada Mekah Madinah itu, yang aktiviti pertama Nabi bina masjid. Betul. Kita tuan-tuan yang ada di rumah ada peluang, ada orang dia kata saya nak bina masjid, sebenarnya ini peluang hijrah kita lah untuk meniru kepada tindakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bina peluang ataupun taman pahala untuk kita sebanyak mungkin insya-Allah. Taman pahala, sebab di zaman Nabi pun masjid tu jadikan center kan, pelbagai aktiviti kan. Aktiviti. Okey. Jadi Ustaz, macam mana nak kalau infak disalurkan ni dapat memberi manfaat, sebab yalah mungkin orang tak clear lagi di akhirat nanti, sebab dikatakan akhirat nanti akan hasil didapat lihat di akhirat nanti. Jadi mungkin untuk perjelaskan lagi dan lebih terperinci. Ya, sebagaimana dalam VT sebentar tadi tu cakap tentang siapa yang menginfakkan harta membina masjid, sebenarnya Allah menyiapkan rumah yang besar ya. Sebenarnya ini adalah tawaran yang besar daripada Allah SWT. Dia lebih kurang beginilah, kalau ada orang kata encik bayar 1000 hari ni, nanti kita bagi satu rumah 3 tingkat contohnya kan, mahligai. Rasanya kalau ada lah, bukan scam lah, bukan scam okey. Kalau scam tu kita tak nak, tapi kalau betul wujud tawaran itu, rasanya ramai orang yang akan keluarkan KWSP ke apa ke. Saya ada seorang ayah ni, dia telefon ketika nak derma baru ni, dia kata saya nak keluarkan duit anak dia yang meninggal, dan dalam akaun anak dia ada KWSP. Jadi dia kata insya-Allah saya akan infakkan. Pasal apa? Pasal dia kata
kalau katakan dia infakkan duit daripada anak dia, adalah bahagian-bahagian yang perlu diberikan kan. Tapi kalau dia dermakan, sebenarnya itulah tanda kasih sayang dia kepada anak dia. Daripada dia ambil 10,000 tu, dia pergi tukar sport rim ke kan. Itu dapat kat dunia je. Tapi untuk anaknya yang sudah pergi, bagi tuan-tuan yang rasa bahawa ada kan ayah ke mak yang sudah pergi, kita ingin niatkan wakaf tersebut. Inilah peluang, ada nombor akaun yang tertera ya, sama ada Maybank ke bank muamalat ataupun bank Islam itu, untuk tuan-tuan ambil gambar ya, dan jangan lepaskan peluang, kerana hari Arafah ini hari di mana kita kalau boleh buat pahala sebanyak mungkin. Tak banyak, sikit, tapi jangan benarkan musuh kita untuk kata tak payahlah, tangguh sikit ke ataupun besok nak raya kan. Saya bagi duit raya kepada anak buah, itu okey, tetapi ini adalah untuk keluarga kita bersama, insya-Allah. InsyaAllah. Ini peluang ni untuk membuat pahala, insya-Allah. Ganjaran di dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul atas perkongsian. Biasanya TFT, hari ini F saja kita tampil. Okey, terima kasih banyak Ustaz Fazrul. Semoga dapat sambutanlah untuk dana pembangunan Masjid Baitur Rahman Alam Sari di Bangi. InsyaAllah akan memuatkan 4,000 jemaah sama-sama kita menderma. Okey. Baik, kita berehat sekejap dan kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. Bayangkan anda punyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah. Jom bersama kita menyumbang dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Sesungguhnya setiap solat, setiap kebaikan serta amalan yang dilakukan di masjid ini kelak akan memberi pahala berterusan, insya-Allah.